Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur pada Allah sekali lagi, dengan izin Allah kita dapat bertemu di sini, dan mudah-mudahan pertemuan kita banyak membawa kebaikan kepada diri kita. Jadi hadis yang akan kita bincangkan, hadis yang berkaitan dengan berilmu, yang minggu lepas kita dah baca tapi kita belum huraikan dengan begitu panjang lebar. Jadi hadis ini datangnya daripada Anas bin Malik radhiyallahu an. Katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-hitanu fil bahri. Maksudnya, menuntut ilmu adalah satu fardu, makna satu kewajipan ke atas setiap orang Islam, dan penuntut ilmu, iaitu orang-orang yang menuntut ilmu, akan didoa keampunan oleh semua, termasuk ikan-ikan di lautan. Begitulah kelebihan orang-orang yang menuntut ilmu. Bukan saja ilmu tu akan menjadi petunjuk kepada dirinya, tapi ilmu tu juga akan menjadi, maknanya para makhluk yang berada di dunia ini, termasuklah yang berada di lautan, iaitu ikan-ikan pun akan memintakan ampun untuk orang-orang yang menuntut ilmu. Begitulah untungnya orang-orang yang menuntut ilmu. Jadi banyak lagi hadis-hadis lain yang boleh kita cari, terutama dalam kitab yang dikarang oleh Imam Ghazali, iaitu Ihya Ulumuddin. Jadi banyaklah kelebihan-kelebihan orang yang menuntut ilmu. Tapi yang penting di sini, ilmu tu ialah sesuatu yang perlu untuk kita hidup di dunia ini, terutama sekali ilmu pengetahuan agama. Kerana hidup kita perlu berperaturan, hidup kita perlu kepada satu arah yang betul, ada tujuan, dan hidup kita mestilah sentiasa terpimpin, supaya dengan itu kita akan dapat rasa nikmat kehidupan di dunia ini. Hadis ini, pengajaran hadis ini ialah ilmu lebih utama daripada amal. Amal ibadah tidak akan diterima kecuali dengan ilmu. Ibn Ruslan dalam kitab Zubadnya menulis syair yang bermaksud, setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya ditolak dan tidak akan diterima. Jadi kalau kita tengok kelebihan hadis ilmu ni, dia lebih utama dari orang yang beramal. Sebab orang yang beramal kalau tak ada ilmu, jadi amalannya belum tentu betul. Kelebihan orang yang menuntut ilmu tu banyak sekali, sebagaimana selalu saya sebut dalam kuliah ini, hadis yang menyatakan bahawa majlisu ilmin yuntafa'u bihi khairun min sab'in hasanatan. Majlis ilmu yang berguna lebih baik daripada 70 tahun beribadat. Jadi maknanya banyak sekali lah kebaikan dan pahala yang boleh kita perolehi dari Allah Subhanahu Wa Taala, malah menyamai 70 tahun pahala 70 tahun kita beribadat. Jadi kalau kita beramal, katalah kita duduk membaca zikir umpamanya, kita hanya dapat pahala zikir yang kita baca. Atau kita duduk dalam kumpulan-kumpulan yang membaca ratib, barangkali kita hanya dapat pahala daripada bacaan-bacaan ratib kita. Kalau kita duduk membaca Quran pun, kita hanya dapat pahala daripada bacaan Al-Quran kita. Jadi jumlah 70 tahun punya pahala tu tak kita perolehi bila kita beramal sendirian begitu saja. Tapi oleh kerana ilmu ni begitu tinggi nilainya di sisi Allah, sehingga Allah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu walladzina utul ilma darajat. Tuhan akan angkat darjat orang yang beriman dan darjat orang yang menuntut ilmu. Maka sebab itulah kebaikannya ataupun kelebihan menuntut ilmu tu begitu banyak dan begitu orang kata
tak boleh dikira ya. Di antaranya hadis ini mengatakan bahawa orang yang menuntut ilmu akan dipohonkan ampun oleh semua makhluk, termasuk haitan fil bahri, iaitu ikan-ikan yang berada di laut pun ya, akan cuba memohonkan keampunan kepada orang yang menuntut ilmu. Berapa juta ikan yang berada di laut kita tak boleh kira. Ini bukan lautan yang berada di Sungai Rut saja, ataupun lautan yang berhampiran dengan kita, iaitu laut di East Coast saja. Tapi yang dikata laut tu, semua lautan yang berada di dunia ini, ikan-ikan yang berada di dalamnya semuanya memohonkan doa untuk kita yang menuntut ilmu ya. Seorang ulama, Ibn Ruslan, pernah mengatakan, al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin ya. Makna ilmu tanpa tanpa amal seperti pokok yang tidak berbuah ya. Dan yang ini pula yang dalam buku ini mengatakan, setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya akan ditolak dan tidak akan diterima. Sebab lebih-lebih lagi kalau amal tu amalan yang kita tak tahu puncanya. Kita pernah dengar kan surat berantai. Pernah surat berantai yang dihantar, dipost kepada kita, ataupun yang di-emailkan kepada kita, yang kononnya ya, ada seorang ulama di Mekah sana bermimpi supaya saya pun tak ingat apa, sebab saya baca sekali lalu gitu saja. Dan kita yang terima tu disuruh sebarkan email tu ataupun risalah tu kepada entah berapa puluh orang. Kalau tidak nanti kita akan mendapat binasa. Ini satu ilmu, amalan yang tak pernah kita dengar daripada Rasulullah. Yang boleh membinasakan kita hanyalah Allah SWT. Tak ada siapa pun yang boleh binasakan kita. Kapal terbang MH370 pun takkan hilang kalau umpamanya bukan kehendak Allah SWT. Bukan kehendak pilotnya, bukan kehendak dia punya anak kapalnya, dan juga bukan kehendak syarikat MAS yang mengendali ataupun yang memiliki kapal tersebut, tapi kehendak Allah SWT. Kalau ikut teknologinya tu, memang teknologi tu boleh menyampaikan dia kapal terbang tu daripada Kuala Lumpur sampai ke mana? Beijing. Teknologi ni memang dah ada. Teknologi itu pun datangnya daripada hasil pemikiran manusia. Manusia juga dapat ilmu teknologi itu hasil daripada ilham Allah SWT kepadanya. Jadi dia gunakan teknologi yang didapati ilhamnya dari Allah SWT untuk mengangkut manusia ni menerusi pesawat yang dinamakan kapal terbang dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Kalau ikut dari segi teknologinya memang boleh sampai daripada Kuala Lumpur sampai Beijing, Kuala Lumpur, Australia atau mana-mana sekalipun yang menyampaikan ialah Allah SWT. Tapi Allah juga boleh tidak menyampaikannya. Contohnya inilah kita tengok. Walaupun kapal terbang itu memang in good condition, dalam surat khabar hari ini mengatakan bahawa dia sudah diservis dalam masa 10 hari sebelum terbang. Semua pilot-pilot pernah mengatakan bahawa ini adalah kapal terbang yang baru dicipta lebih kurang 10-11 tahun. Memang enjinnya bagus dan sebagainya. Memang tak kita nafikan bagus, tapi kehendak Allah SWT tak ada siapa yang dapat nafikan. Jadi samalah juga dengan surat-surat berantai ini. Kalau surat berantai ini pun kalau kita tak sebarkan kepada orang lain, menyebabkan kita mendapat malapetaka. Dia bagi contoh salah seorang menteri di Malaysia, dia kata mendapat malapetaka kerana tak menyebarkan ini. Sejauh mana kebenaran berita ni pun Allah alam bisawab. Yang sekarang ni saya tengok pula yang saya dapat WhatsApp WhatsApp ke apa dia kata bacaan tu surat Yasin, separuh Yasin. Dia kata sebelum delete ini sebarkan kepada 13 orang.
Nanti kalau tak disebarkan nanti adalah masalah. Kerana kalau kita sebarkan, insya-Allah dia kata rezeki akan datang. Dia kata contohnya ada seorang ustaz kat sini, dia bagi nombor telefon sekali dia membagi-bagikan kepada kepada 13 orang, tiba-tiba rezeki datang melimpah ruah katanya. Dia sebutlah nama ustaz tu tapi tak sebut bin. Wallahu a'lam bishawab. Ini sekali lagi surat berantai yang kedua. Jadi ada juga yang percaya. Jadi yang percaya ni dari kalangan orang-orang yang tak begitu faham tentang makna qada dan qadar dan tak begitu kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dengan itu terpengaruh dengan kata-kata, walaupun katanya tu daripada ustaz. Saya tak fikir tu dari ustaz, mungkin orang hanya gunakan nama ustaz tu, dan nama ustaz tu banyak kat Singapura. Dia taruh nombor telefon, mungkin nombor telefon yang dah tak ada, tak hidup lagi, untuk mengabui mata kita. Jadi kita pun rasa alhamdulillah memang betul lah. Jadi ingat, jadi sebab itulah kita, kalau kita ada ilmu, kita tahu yang boleh memberi kebaikan kepada kita ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang boleh menggagalkan perancangan kita ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang memberikan kekayaan ialah Allah. Yang menyebabkan kita miskin pun ialah takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita terima musibah ke malapetaka pun disebabkan kerana mungkin kecuaian kita, tapi sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana tak sebarkan itu, tak mengatakan ini dan sebagainya. Jadi ilmu, di sinilah peranan ilmu sebenarnya untuk meneliti sejauh mana kebenaran surat-surat seperti ini. Jadi alhamdulillah, kalau kita dah memang ada ilmu, alhamdulillah lah Jadi kelebihan orang-orang yang menuntut ilmu pengetahuan ni, pertama, ilmu adalah warisan para Nabi alaihissalam, sedangkan harta adalah warisan Fir'aun dan Qarun. Jadi ilmu yang kita pelajari warisan Rasulullah sallallahu, warisan Nabi-Nabi dan Rasul. Kalau kita warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan warisan yang Nabi terima ni adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Al-Quran atau ilmu yang diwariskan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk kita. Untuk kita, dan dijadikan amalan kehidupan harian kita. Manakala harta katanya dia lebih banyak itu adalah warisan Fir'aun dan Qarun. Kita tahu kan bahawa Qarun ni adalah orang yang hidup pada zaman Fir'aun. Dia kaya raya. Fir'aun pun memanglah kaya raya sebab dia raja Mesir pada masa itu. Jadi Qarun ni pun kaya raya. Tapi kita tengok apa dah jadi kepada Fir'aun dan Qarun. Akhirnya kedua-dua mereka tu dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sifat zalimnya kepada manusia yang lain. Dan Qarun ni sifat bakhilnya dan lokeknya untuk mengeluarkan zakat apabila diminta mengeluarkan zakat. Itulah Qarun yang akhirnya juga Allah Subhanahu Wa Taala menimbus dia, memasukkan dia, tenggelamkan di dalam tanah bumi, ditelan oleh bumi, termasuklah harta bendanya juga ditelan oleh bumi. Kan? Jadi tak ada faedahnya. Kata orang sekarang kata jumpa harta karun. Padahal karun tu kat Mesir. Kalau jumpa dekat kawasan ni takkan jumpa harta karun, tapi itu istilah je lah. Istilah. Jadi barang-barang yang terpendam dalam bumi ini adalah milik Qarun. Kerana Qarun ni dalam Al-Quran kita dengar Qarun punya harta lah yang ditelan oleh bumi, kerana Allah sendiri yang merintahkan supaya bumi menelan Qarun dan juga harta-hartanya. Jadi bila kita jumpa, kita kata harta Qarun, padahal itu harta daripada waktu perang dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab, kita tak tahulah. Jadi itulah kelebihan yang pertama, di mana ilmu warisan Nabi-Nabi dan Rasul, manakala harta adalah warisan Fir'aun dan Qarun. Yang kedua,
Ilmu lebih mulia daripada harta kerana ilmu menjaga manusia sedangkan harta dijaga oleh manusia. Jadi kita kena pilih. Kita nak jadi penjaga ke atau kita nak cari orang, nak cari penjaga. Kalau kita nak jadi penjaga, nak jadi orang yang dijaga, kita tak ada buat apa-apa. Kerana ada orang atau ada suatu kuasa yang menjaga kita. Tapi kalau kita jadi penjaga, selama-lamanya lah kita kena berhati-hati. Nak tidur pun takut, nak tinggal-tinggalkan pun takut, kerana kita nak jaga harta kita. Sebab tu kelebihan orang yang menuntut ilmu dengan harta ni, harta kalau kita miliki, kita kena jaga harta tersebut. Lebih-lebih lagi kalau kita tak pandai jaga, menyebabkan kita nanti boleh jadi rugi. Sebab kita membelanjakan pada jalan-jalan ya, yang kita tak tahu boleh untung, atau kita nampak macam untung tapi sebenarnya boleh merugikan, kurang prihatin. Ataupun kerana terlampau banyak duit, kita banyak keluarkan duit untuk belanja apa yang kita nak makan, apa yang kita nak beli, tanpa kita fikirkan sesuatu yang nak kita beli ini sesuai tak untuk kita, ataupun perlu tak untuk kita. Kita tak fikir. Yang kita fikir, beli je. Jadi tak fikir perlu, keperluan tu tak fikir. Kan banyak orang macam itu. Kan tak banyak kan. Jadi kalau kita bangsa jenis orang yang rajin pergi ke door to door shopping, window shopping, pergi dekat shopping center jalan, nanti ada lah yang kita berkenan. Lepas tu kedai itu cakap clearance sale, removal sale, cheap sale. Yang kita tengok harga $10 di offer, harga asal dia kata $50. Kita pun terpengaruh, kita beli. Rupanya kat luar boleh dapat $5. Sebab mereka yang jual-jual ni semua kadang-kadang nak untung saja, nak bersihkan je. Jadi dia sanggup, orang kata, mengabui mata orang ramai. Jadi itulah harta kalau tak dijaga dengan betul, menyebabkan harta tu kan habis daripada genggaman kita, kerana kita belanja tanpa kita memikirkan keperluan yang kita beli itu. Sepatutnya kalau kita fikirkan keperluan, kita tak akan beli. Jadi orang-orang yang selalu keluar negeri wisata lah, makan angin ke Australia ke, atau yang pergi ke mana-mana lah, tentu yang diminta tu, dari pengalaman saya yang saya selalu ikut dia orang ni, mesti mereka minta satu tempat untuk shopping. Kalau tak ada shopping tu macam tak sah. Kalau kita datang shopping tu, kita beli berapa ala kadar tu okey lah. Tapi yang saya kadang-kadang pelik tu, yang ada berbakul-bakul, berbeg-beg, tak apa yang dibeli. Yang beli tu orang tua, orang yang dah pencen. Masih ada lagi barang yang perlu lagi ke yang belum dibeli, yang belum dimiliki ni. Kadang-kadang jadi tanda tanya bila kita tengok tak apa-apa yang dibeli pun tak, walaupun itu merupakan oleh-oleh sekalipun tapi kita kena berjimat-jimat lah. Kalau oleh-oleh yang nak kita beli pun, kita kena fikirkan sama ada yang kita nak bagi pada orang ni bermanfaat atau tidak. Kalau yang kita beri pada orang tu tak bermanfaat, apa artinya kita beli? Kita hendak yang kita beli dan jadikan hadiah tu biarlah dimanfaatkan oleh orang yang menerima. Jadi sekurang-kurangnya bila digunakan, kita dapatlah pahala, kerana hasil pemberian kita dia manfaatkan. Tapi kalau dia tak manfaatkan, dia campak kat bawah katil, campak bawah kolong, kerana benda-benda tu merupakan benda-benda perhiasan. Dia rasa kat rumah dia dah banyak perhiasan, jadi benda tu terbangai begitu saja. Kita hanya dapat pahala kerana memberi kepada dia, tapi tak dapat pahala daripada penggunaan dan manfaat yang dilakukan oleh orang yang menerima, kerana kita salah bagi hadiah. Inilah kalau nak apa, harta, kekuatan harta tu kat situlah. Maknanya boleh menyebabkan orang terlupa atau lupa daratan atau lupa akan segala apa yang nak dia belanjakan, berbanding dengan ilmu. Dia ilmu akan menjaga kita. Kalau dia banyak duit sekalipun, dia ada ilmu, dia nak beli tu, nak beli ni, dia ingat Allah pesan jangan mubazir. Jadi tak jadi, dia nak keluarkan duit.
Daripada dia membazir, lebih baiklah nanti dia balik kat Singapura, ya. Dia sedekahkan ataupun infakkan duitnya tu untuk madrasah-madrasah yang perlukan wang, masjid yang sedang direnovate dan yang sedang diperbaiki semula, ya. Jadi anak-anak orang Islam yang nak belajar keluar negeri tapi tak cukup wang, jadi at least dia bawa balik tu, dia dikembangkan duitnya, maknanya dia berniaga dengan Allah SWT. Ya, dia menyimpan deposit untuk diambil wang tadi tu di pada hari akhirat kelak. Itu kalau orang ada ilmu dia tahu. Kalau $10 yang aku nanti hadiahkan atau $100 lah aku hadiahkan kepada madrasah umpamanya, ya. Tuan dah siapkan 700 kali ganda punya anu. Jadi kalau $100 kali 700, maknanya kita akan dapat balik daripada Allah SWT sebanyak $7,000. Kan kalau kita bagi $2, kita kalikan 7, kita dapat $1,400. Begitulah yang dipikir oleh orang yang berilmu, kerana dia dengar, dia belajar, dia tahu ada tawaran yang begitu baik dari Allah SWT, dan dia tahu ini adalah satu perniagaan yang tak merugikan. Ini satu pelaburan yang tidak akan merugikan dan tak akan menghilangkan duit dia. Ilmu yang mengajar, bukan orang lain, ilmu yang mengajar. Sehingga ada satu cerita tu, bila di hari akhirat kelak ni, bila semua orang berebut-rebut nak masuk syurga, orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang rajin beribadah untuk ilmu, ya, bila ditanya sepatut, bila masing-masing mengatakan akulah sepatut masuk syurga dulu kerana aku mengerjakan haji, dah buat umrah, buat puasa sepanjang puasa sepanjang Ramadan dan sebagainya, dan berbagai-bagai lagi lah. Termasuklah orang yang bersedekah, dia kata akulah sepatut masuk syurga dulu kerana aku mengeluarkan sedekah. Bila sampai orang berilmu mengalah, tak apalah, saya dapat ilmu ni pun kerana ada orang kaya yang mengeluarkan duitnya untuk belanja saya menuntut ilmu. Jadi berilah peluang kepada orang yang mengeluarkan duit ni untuk menjadikan saya orang alim. Jadi orang yang ilmu juga, yang rendah diri, tak berebut-rebut, dia kata bagi peluang orang lain pula, kan? Tapi yang lain semua berebut-rebut. Jadi samalah juga dalam kita nak memilih ibadah mana yang kita nak lakukan, kita mesti punya kebijaksanaan, mesti bijak, dan mana satu ibadah yang lebih baik di sisi Allah, yang patut kita utamakan dengan yang tak patut kita utamakan. Kalau kita duduk dalam majlis ini majlis ilmu, sebagaimana saya katakan tadi, majlis ilmu adalah majlis yang mulia, pahalanya besar, boleh dapat sampai 70 tahun beribadah. Kalau kita bandingkan dengan kita duduk sendiri di situ, kita baca tahlil umpamanya, kita baca la ilaha illallah 100 kali ke 1000 kali, memang betul dapat pahala. Tapi itulah yang kita dapat, tak sampai 70 tahun ibadat. Tak, bukan 70 tahun pahala punya ibadat, tidak. Atau kita duduk kat belakang one corner, kita tak mau dengar ceramah, kita baca Quran, bukan tak boleh, boleh. Tapi dia dapat bacaan Quran saja, tak dapat 70 tahun punya pahala. Jadi inilah ilmu yang menerangkan kita yang mana lebih baik. Waktu zaman Rasulullah pun pernah berlaku. Bila Rasulullah masuk ke dalam masjid, dia dapati ada kumpulan yang duduk sana baca Quran, ada kumpulan yang membincangkan ilmu. Jadi antara dua, sahabat tanya, di antara dua ni mana yang lebih baik ya Rasulullah? Rasulullah, kumpulan yang menuntut ilmu inilah lebih baik daripada kumpulan yang baca Quran. Dah berlaku pada zaman Nabi, tapi masih lagi berlaku di zaman ini. Ini menunjukkan orang tu kurang ilmu. Semalam bila saya mengajar kat masjid kampung, bukan apa, Al-Razak, adalah satu budak muda pakai songkok haji, duduk pakai sugi. Saya tak pernah nampak budak tu sebab dia tak pernah duduk dalam kelas saya. Jadi saya ingat dia datang lambat sembahyang maghrib. Lepas tu habis tu dia buka buku dia, sepanjang ceramah ni berjalan, majlis yang berjalan, setelah panjang itulah dia duduk, tunduk, tak tengok pun muka saya. Agak dah tua, tak cantik.
dah tak handsome lah dah tak handsome katnya. Dia baca buku je sekejap keluarkan sugi dia, kayu sugi ni gosok sana gosok sini, sampai macam itu sekali tak mau sedikit pun tak mau dengar. Sedikit pun saya tengok dia tak dengar. Saya sampai masjid kecil kan boleh nampak. Kalau masjid sultan belakang tu okey lah, tak boleh nampak. Masjid macam ini semua orang yang kat dalam sini saya boleh nampak. Sana lagi kecil sikit kan, ke depan cuma dia lebar je kan. Jadi saya tengok orang ni, ini tengok, itu mana menunjukkan orang ni tak ada ilmu. Dia sangka dengan dia membaca buku dia tu dia boleh dapat pahala lebih daripada dia mendengar. Dan saya tak fikir orang tu pandai. Kalau orang pandai tak macam itu. Orang pandai, orang ada ilmu, orang tu tawaduk, rendah diri. Tapi kalau orang tu masuk dan nak tunjukkan dia ngada-ngada, itu bukan pandai, itu action. Nak ngada-ngada, nak tunjukkan pandai. Bila nak tunjuk pandai itu maknanya takbur lah kan. Kalau orang yang ada ilmu, dia masuk je kita nampaklah yang dia tu tawaduk. Bila habis sembahyang pun dia mesti jumpa ustaz, salam. Orang lain boleh datang jumpa saya salam, kenapa dia tak boleh jumpa salam? Mungkin agak dia ada guru lain yang lebih baik daripada saya katnya. Tak kisahlah, kau ada guru siapa, guru lah. Tapi masalahnya tawaduk tu mesti ada, hormat tu mesti ada. Kalau dia masuk dalam majlis ilmu, duduklah dengar ilmu. Kalau dia nak baca Quran, nak baca buku hikayat ke, keluar cari kat sebab pojok-pojok sana sendiri. Jadi orang tak menyangka yang buruk-buruk, yang bukan-bukan kan. Jadi ni tawaduk ni pun datang daripada orang yang ada ilmu. Kalau tak ada ilmu macam ni nak jadi tawaduk, dia rasa dia dapat ilmu sikit je, bukan banyak, sikit je, tapi dia rasa dah paling banyak lah, kerana dia ikut sunnah Nabi. Apa sunnah Nabi ni buat? Bersugi kan. Jadi sekejap-kejap masuk dalam kedebuk, keluar balik, masuk lagi. Wallahu a'lam bissawab. Sama ada apa yang dilakukan itu benar. Jadi kita tengok, maknanya nak menunjukkan ni bahawa kalau dia ada ilmu, tahu tentang kelebihan majlis ilmu, tentu sekali dia akan pilih majlis ilmu, kerana majlis ilmu ni banyak faedahnya dan banyak juga pahalanya di sisi Allah, sehingga nanti ikan-ikan kat laut pun boleh doa supaya kita ni diampunkan. Kan untung tu. Walaupun kita duduk sini dalam masa 20 minit, 25 minit kerana waktu terbatas, itu pun dah dikira kita duduk dalam majlis ilmu. Dia bukan ada had yang tertentu. Jadi sekurang-kurangnya dapatlah kita manfaat daripada apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang sebaik-baiknya ada pada kita lah Jadi dah kita tak boleh sambung lagi. Yang ketiga ni lain kali lah. Minggu depan saya cuti. Minta cuti 1 hari dah cakap Ustaz Azmi. Biarlah Ustaz Azmi kalau sambung pun dia sambung yang lain. Jadi 2 minggu lagi akan datang kita sambung lagi kelebihan orang menuntut ilmu. Amin amin rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa khtim bis salihati a'malana wa ajalana ya Allah ya karim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.